Alright. Saya tutup lampu dulu supaya tuan-tuan boleh nampak. Morning guys. Selamat pagi. Oke, nama saya Lim. Boleh saja panggil Lim saya. Alright. Oke. Kamu sudah kenal saya. Saya panggil Lim kan? Tetapi saya tidak tahu, saya belum kenal tuan-tuan lagi. Sama juga tuan-tuan belum kenal lagi sebelah kau punya kawan-kawan kan? So, nanti saya akan bagi satu kertas. Oke? Kertas nih lipat 3 lapis. 3 lapis kamu lipat, and then tulis kau punya nama, and then tulis ataupun lukis kau punya tanda-tanda ciri-ciri sendiri. Seperti kamu ada orang adalah lawak. Kamu cakaplah kau lawak. Ataupun kau orang pendiam, tulis pendiam. Kamu memalu, kamu cakap kau memalu. Boleh faham? Okey semua ambil dulu kertas ni. Marker pen saya sudah sedia. Semua orang satu. Lipat dulu 3 lapis. Tidak cukup. 1, 2, 3, 4. Pas bagi kawan di belakang. Tulis kau punya nama. Lepas tu tulis. Kau belum ada, sorry. Kan saya bagi 2 tadi. Dan tulis dulu kau punya ciri-ciri sendiri. Apa kamu ciri ada? Kamu cantik kah? Handsome kah? Tulis. Sebab kita manusia nih masing-masing tidak sama kan? Okey, tulis dulu Sudah? Sudah? Tidak dapat. Dia tak mau keluar. Kau tidak kuat bah. Begini saja. Memang ketat. Ada bahasa ini. Oke, sudah? Yang sudah tuh pas pagi balik saya. Lipat 3 lapis. Jangan tutup. Lipat 3 lapis. Begini. Begini. Nanti dia akan stand. Begitu. Kalau sudah siap bagi saya. Kertas. Belum lagi. Belum tahu lagi ada ciri-ciri sendiri. Tidak dapat. Sebab kau amoy cantik pak, saya kasih bang padu. Nah, yang sudah bagi saya. Wih, ini berapa lapis sudah nih? Sudah? Wah, kertas. Ya. Siapa belum? Bagi saya.
Dia banyak ciri, Pak. Dia mau fikir, apakah dia punya... Ah, tidak boleh habis kau tulis kau punya ciri. Oke. Di sini semua orang sudah ada di sini nama. Oke. And then sekarang kamu keluar ambil kertas. Saya tidak tahu kau akan tapak siapa. Selepas tapak nanti, cari itu orang. Kau boleh tanya itu orang. Di sini ada ciri dia kan? Oke. Lepas tu tanya itu amoy ke, handsome boy ke, kau punya itu ciri-ciri. Kamu punya kan? Kalau ya, betulkan nama dia. Sudah tahu? Oke. Silakan itu kepada dia. Oke. So tak mungkin ada termis satu kan? Kalau ada termis memang ada lebih satu orang sudah di sini. Tapi saya tidak tahu dia manusia ke apa itu. Boleh ya? Oke, semua sini ambil. Oke. Bagi 5 minit perkenalkan diri dengan sendiri. Alright? Oke, mari sini semua. Ambil sendiri. Tengok siapa kamu dapat. Ini jodoh kamu nih. Mana tahu kan? Masih bujang? Handsome boy? Sudah kawin lah? Allah. Tak apa mah, ada kota lagi. Oke. Oke. Apa tiada sudah? Semua sudah dapat? Oke, jangan tutup dulu. Pergi cari itu orang pemilik. Pergi cari pemilik itu orang. Bukan ambil sendiri punya. Bukan kau pergi cari. Mana saya tahu itu orang siapa? Kalau betul bagi balik itu kertas. Pergi cari. Kertas siapa kamu dapat? Bagi balik yang owner. Bagi balik yang owner. Yang owner, betul lah? Sudah dapat? Jangan malu-malu. Ini contoh nih. Sudah? Oke, batu tengok balik kertas. Betulkah nama diri sendiri? Betul tak? Betul lah? Tidak salah. And then sekarang saya mau tahu tujuan tuan-tuan. Kenapa ingin mendapat lesson? Tujuan apa? Okay? So selepas tadi itu kamu sudah kena is ada? Tahu sudah nama sebelah? Tahu sudah kan? Okay? Nama sebelah dia? Nama siapa dia? Mau tengok lagi? Belum habis kana. Okey, tidak apa. At least kamu tahu sikit kan? Okey. So, sekarang saya harap tuan-tuan boleh share dengan para kita kenapa kita mau ambil lesson. Kan ini hari kelas lesson. Kepentingan lesson memandu. Kenapa kau penting? Kau mesti datang sini, kau mesti rasa penting sudah. Tapi kepentingan dia di mana? Tujuan tuan-tuan masing-masing, saya tidak tahu. Kenapa kita mau tahu dulu tujuan tuan-tuan? Sebab kita harap boleh settlekan masalah kamu. Kenapa kamu ambil? Lepas tu macam mana ambil? Sebab ada orang rasa ambil lesson susah kan? Okay. So, boleh bagi tahu dulu saya kau punya tujuan dulu supaya kita senang faham. Boleh ya? Okay. So, perkenalkan diri dulu. Nama kamu dari mana? And then tujuan dapat lesson. Boleh? Okay, start dari sini boleh? Okay ya? Okay, handsome boy. Siapa? Muhammad Suhaimi. Pulau Kaya. Kaya betul nih. Untuk masa depan saja panjang, Pak. Besar bakal punya masa depan. Kemudahan. Senanglah kamu mau pergi shopping ke, mau pergi ambil amoy ya.
Oh. Oke. Oke, itu saja. Oke, thank you. Bagi tepukan. Oke, sini. Siapa nama? Sakina. Oh, pesanan sebagai shopping. Oke, oke. Ada lagi? Oke, thank you, Sakina. Oke, next. Saya Nur Saidatul. Saya tinggal di Kampung Menuntum. Kampung Menuntum. Depan ya? Ya. Tujuan saya sebab memudahkan pergerakan bisnis. Oh, kamu mau start bisnis sebab mau pakai kereta? Sudah start. Oh, sudah start tapi susah lah, tahu sudah kesusahan. Oke. Alright, oke. Oke, thank you. Oke, next. Halo, nama saya Olivia dari Siapa kau susah selalu? Siapanya family. Family. Tidak apa-apa susah family. Kena benci saja. Oke, ada lagi? Tiada. Oke, jangan susahkan orang. Right? Oke, thank you. Siapa nama kau? Olivia. Jangan tutup, Pak. Olivia. Oke. Olivia. Oke, next. Kasih lekat. Kasih lekat. Di sini ya. Kasih lekat di sini. Oke, begini ya. Kasih stand, and then lekat di sini. Takut dia lali, Pak. Oke, teruskan, handsome. Siapa nama? Saya Nukman bin Jimmy Nokman. dari Fakultas. Tujuan saya aplikasi supaya Senang cari amoy. tidaklah senang pergi kerja. Oh, pergi kerja Raya. saja. Oke, thank you. Oke, next. Yang Moy. Nama saya Marina. Mariana. Mariana. Saya dari Tambunan. Tambunan. 2 jam nih. Jalan kaki. Bawa kereta sini. Sudah bawa kereta sini. Naik Grab. Woi, 2 jam Grab. Kenapa tak mau ambil lesson di situ? Kenapa tak mau ambil lesson? Saya tinggal di sini. Oh, kerja sini. Alright. Thank you. Okay, next. Nama saya Sarah. Saya dari Sarah, bagi. Lagi jauh nih. Lahat Daduk. Berapa jam Lahat Daduk? 8 jam. Kau jalan kaki? Jadi kau stay sini? Ada saya. Kerja sini? Oke, thank you. Oke, next. Dari Kinarut. Kina Road. Kasih naik. Sebab? Saya boleh pergi kemana-mana saja. Oh, kemudahan. Oke, kasih up itu nama. Macam ini handsome boy. Oke, terus. Selamat pagi semua. Bagi. Nama saya Ramli. Saya sebelum saya Ambil kerja. Oke, thank you Lami. Oke, next. Jennifer. Oke. Suka bawa kereta. Oke, thank you. Oke, next. Pergi? Oh, oke. Oke, thank you Erika. Saya Jamri daripada Kabupaten Sepak. Dan saya tulis untuk kemudahan khususnya perjalanan jauh lah. Oke, thank you Jambi. Oke, semua sudah kena? Oke.
So, tujuan tuan-tuan ada masing-masing. Kebanyakan pun tadi kemudahan. Ambil kereta, kan? Tapi kenapa kita mau ambil lesen? Sebab mau elakkan saman. Kenapa kau kena saman dulu? Tiada lesen. So, maksud dia pandai bawa kereta, tapi tak mau kena saman saja. Okey, tapi tujuan kelas ni bukan begitu. Sebab bawa kereta memang senang saja, kan? Kalau kamu ada experience, mungkin kamu ada keberanian, kamu senang saja bawa kereta sebab ada teknik saja, Pak. Okey, tapi kenapa tuan-tuan ambil lesen memandu? Kepentingan di mana? Kepentingan di melindungi. Sebab lesen memandu kita boleh melindungi kita, Pak. Tak kira kau pandai ke tidak pandai, nanti ada apa-apa berlaku, lesen memandu boleh melindungi kita. Kan kita ada claim, mungkin kamu kena case apa, mau masuk mahkamah, ada lesen memandu melindungi. Kalau kau tiada, biarpun kamu pandai ataupun betul, tetap salah. Tak payah cerita lagi. Boleh faham? Inilah kepentingan lesen memandu kita. Okey? Sebab ada orang sudah pandai bawa kereta. Atau orang belum pandai. Tak kira kau pandai tidak pandai, sama juga posisi kita. Dapat lesen dulu. Okey? Sebab ada juga orang, pernah jumpa tak ada orang tiada lesen bawa kereta di jalan raya? Banyak juga, bah, sendiri pun. Betul? Kenapa dia tak mau ambil lesen? Lesen memandu kita bukan start ini hari, kan? Lama sudah lesen memandu kita ada. Kenapa sampai ini hari kau cakap penting, dia masih tidak mau? Sebab dia rasa susah. Betul? Susah mau dapat lesen, kan? Inilah tujuan kelas ni bagi senang. Kenapa senang nanti? Sebab tuan-tuan tahu posisi dia kita macam mana mendapat lesen. Macam tuan-tuan tahu sudah teknik bawa kereta, mana kau ada rasa bawa kereta susah. Mana mungkin ada susah. Kamu suruh tinggal satu lesen saja sekarang. Okey? Boleh faham? Right. Okey. So, ini adalah bab kita. Sebelum kita masuk bab kita, saya perkenalkan diri sendiri lagi sekali lagi. Okey? So, morning sekali lagi. Nama saya Lim Chan Chuan, boleh saja panggil Lim. Okey? Saya berasal KL. Bukan Kampung Likas, Kuala Lumpur, betul-betul Kuala Lumpur, Semenanjung. Saya bukan orang sini. Okey? Saya bertugas IMW lebih 10 tahun sudah. Saya adalah pengajar penceramah salah satu lah di IMW. Tapi selain daripada itu, saya juga pegawai penguji nanti tuan-tuan. Okey? Alright? Boleh ya? Ini ada saya punya job lah di sini. Right? Okey. Selain daripada itu, saya adalah salah satu TTT dari HRT Corp. Okey? Sebelah tu ada sijil, kan? Sijil ni bukan mau tunjuk apa, bagi tuan-tuan tahu, nanti pengajar tuan-tuan ada juga ni sijil. Ni sijil. Mesti ada. Sebab sekarang banyak scammer. Saya takut tuan-tuan kena tipu. Kalau tuan-tuan ada menyiasati, boleh suruh pengajar tu show dia punya sijil pengajar. Supaya tuan-tuan tidak kena tipu lah. Begitu saja. Okey? Cuma saya ada lain sedikit, saya ada dari HRT Corp. Saya ada salah satu TTT. Apa itu TTT? Train the trainer. Cikgu ajar tuan-tuan, ya? Saya ajar cikgu. Ini saja beza. Tapi saya salah satu penceramah di sini lah. Okey? So ini hari saya bagi ceramah tuan-tuan. Okey? Boleh ya? Right. Okey, ini adalah identiti saya. Right. Okey. Jadi macam mana kita mendapat lesen memandu? Tuan-tuan mesti ikut IM, Institut Memandu. Tapi Institut Memandu kita banyak, kan? Ini cuma salah satu. Institut Memandu kita dinamakan Wina Jasa. Ini nama company kita. IMW, kan? Institut Memandu Wina Jasa.
Okey, company ini bagi mengeluarkan lesen memandu. Bagi proses. Okey, kenapa bila tuan-tuan pilih institut memandu kita? Sebab kita adalah the largest IM di Sabah, bukan di KK, di Sabah. Seluruh Sabah paling besar adalah kita. So standard sikit. Alright. Okay, ini adalah visi kita bagi Sdn Bhd kita. Visi kita sebab kita ingin membentukkan sebuah institut memandu yang dinamik, yang berkualiti dan berdaya basing. Okay, misi kita memastikan proses pelajaran dan latihan di sini. Supaya tuan-tuan tahu undang-undang di jalan raya kan? Right? Okay. The last one adalah objektif kita. Kita harap dapat memastikan setiap pemandu kenderaan bermotor ni ada lesen yang disah oleh JPJ dan dia boleh mementingkan keselamatan bagi mengkurangkan kemalangan di jalan raya. Inilah misi IMW. Okay, boleh ya? Right? Okay, so apakah kepentingan pemanduan berhemat? First, tuan-tuan mesti ambil lesen kan? Tetapi ini hari kita ada 4 model. Alright? Model pertama kita akan menerangkan apa itu lesen supaya tuan-tuan dapat hasil pembelajaran. Ada 2. First, tuan-tuan selepas akhir training ini, tuan-tuan boleh menunjukkan apa elemen pemanduan dan berdekatan dan pengurusan hazard. Lepas tu tuan-tuan boleh ada cara bagi mengelakkan accident di jalan raya. Right? Ini adalah hasil pelajaran kita ya. Okay. Lepas tu konsep berhemat kita harap tuan-tuan bukan saja boleh dapat lesen, kita harap tuan-tuan boleh menjadi seorang pemandu yang berhemat di jalan raya supaya boleh mengurus apa-apa masalah di jalan raya kita. Inilah paling penting sekali. Sebab bila tuan-tuan bawa kereta, sendiri ke orang? Kau bawa kereta sendiri kan? Biarpun sebelah kamu ada penumpang, dia tak akan tolong tekan brake kan? jadi kalau kau tidak tahu macam mana dia? Matai kita kan? Inilah konsep kita. Right? Okay, so kandungan kita ada 4. Kita ada sebanyak 4 model bagi kelas ini hari. Okay, model pertama adalah pengenalan lesen memandu. Okay, kedua, teori pemanduan selamat. Macam mana kita boleh tahu itu signboard, itu kaisan apa maksud, dan sistem gejala apa itu. Right? Model ketiga, persediaan sebelum memulakan perjalanan. Apa maksud dia? Macam mana kita boleh sedia sudah bagi memandu. Itu maksud dia. Konsep apa? Ini sesi petang akan mengajar lagi. Okey, saya cuma bagi tahu katungan dulu supaya tuan-tuan tidak confuse apa kita akan menerang. Okey, model keempat, kawalan kereta. Yang last, tuan-tuan tahu lesen, tahu undang, tahu cek kereta, tapi yang akhir sekali tuan-tuan perlu bawa kereta. So macam mana kita kawal? Kawalan ada elemen seperti puki, parking dan sebagainya lah. So nanti kita akan tunjuk apa itu parking, apa itu cek kereta, apa-apa lah semua. So kita akan habis nanti sesi petang. Boleh ya? Okey, setakat sini ada yang tidak faham. Masih boleh? Hihi? Ho-ho? Hiho? Nasib baik masih ada sini. Okey, kita sambung ya. Okey, topik pertama model 1 adalah kita kena mengenalkan lesen memandu. So tuan-tuan ada e-book sudah dalam telefon, dorong buka muka surat 2. Sebab ini hari tuan-tuan ambil lesen memandu, kita kena fahamlah lesen memandu kita ada berapa jenis, apa itu kelas lesen memandu dan sebagainya. Ada?
Office ada bagi sudah kan? Muka surat? Sudah? Oke, muka surat 7. Ada? Kenapa ada orang dia ada? Oke, tidak apa. Yang ada kamu WhatsApp kepada dia dulu. Kamu ada? Kamu ada? Ada. Yang tidak ada ke WhatsApp lah. WhatsApp kepada dia. Ada? Ya, betul. Kamu WhatsApp kepada dia. Ambil nombor telepon dia. Batu WhatsApp. Jangan call lah nanti. Ya, betul. Kamu ada? Ya ada? Oke, kamu WhatsApp kepada dia. Kamu ambil telepon dulu, lepas tu WhatsApp. Itulah kenapa kita mau kena is ada tadi. Supaya kamu senang dapat pertolongan. Sama aja. Auto ke manual. Oke, nanti saya jelaskan. Oke? So, auto manual kita sama kelas. Oke? Alright, kita sambung. Sekarang tuan-tuan tengok dulu buku muka surat 7. Right? Pada tahun 1987, kita sudah ada start lesson memandu. Okay? Sesiapa pemandu ingin memandu sesuatu kenderaan di jalan raya kita, dia mesti ada lesson memandu yang sah. Start sudah 1987. Kalau tidak ikut, kamu akan kena saman dan akan dihukum masuk mahkamah lah. Okay, so kenapa kita penting lesson memandu dulu? Bukan pasal penting kamu pandai ke tidak pandai bawa kereta. Boleh faham? Okay, right. So lesson memandu kita ada berapa jenis? Tengok muka surat 7 ya. Right. Okay, lesson memandu kita ada sebanyak. Okay, sudah? Buka surat 7. Ni sini ada tulis. Okey ya. Right. Okey, lesson memandu kita ada sebanyak 4 jenis. Jenis pertama LDL, Learning Driving Lesson. Kedua PDL, Percubaan Driving Lesson. Ketiga Competent Driving Lesson. Keempat lesson vocational. Okey? Boleh faham? Right. Okey. So, jenis pertama, kita dipanggil lesson L. Pernah jumpa lesson L? Pernah? Okey. Pernah jumpa. Okey, bila kita akan dapat lesson L? Bila kita akan dapat lesson L? Bila tuan-tuan? Selepas lulus ujian komputer. Kamu akan dapat lesson L. Di mana kita proses lesson L? Di sinilah. Bayar saja, Pak. Okey, tetapi kena standby kamu yang result lah sama gambar atau belakang putih. Kamu proses di sini. Okey? Lesson L tuan-tuan dapat, apakah kegunaan dia? Selepas saya dapat lesson L, kita boleh bawa kereta. Kalau tidak, saya ambil lesson L buat apa? Kan, kau pergi IM ambil lesson, lepas tu sudah dapat lesson, tidak tahu apa-apa. Jadi kau ambil buat apa? Saya mesti mau tahu. Kalau tidak, saya buang masa sini. Selepas saya dapat lesson L, saya boleh bawa kereta. Tetapi jangan salah faham, bukan bawa sendiri ya. Jangan kau bawa terus dapat L, terus bawa kunci jalan-jalan sudah di jalan raya. Okay? Kamu boleh bawa kereta sebab kamu bersama dengan tutor, pengajar tuan-tuan. Bukan kau punya papa mama. Itu sijil saya sudah tunjukkan. Yang bersijil. Pengajar yang bersijil. Okay? Baru saja dia boleh bersama dengan kamu. Okay? Faham? Okay. Lesson L dia bagi 3 bulan. Selepas keluar proses. Dalam 3 bulan ni, tuan-tuan boleh latihan. Itulah bawa kereta. Kalau tidak boleh bawa, macam mana saya latihan? Latihan apa ini? Tengok-tengok saja kereta. Astaga, sampai malam tidak hafal. Okay? So, kamu boleh start sudah latihan. Okay? Di Lita kita.
Right? Okey, habis 3 bulan, tuan-tuan tidak habis. Tapi tuan-tuan boleh sambung. Kasih hidup. Kalau sudah expired. Okey, tapi macam mana kamu sambung pun tidak lebih 2 tahun. Habis 2 tahun, lesen L akan dipatah. Tiada lagi. So, dalam 2 tahun ni, kena selesai semua ujian. Okey? Sebab 1 tahun, itu baby pun sudah keluar. Boleh keluar sudah kan? Kau punya lesen memandu 2 tahun tidak boleh habis. Memang ada masalah sudah kau. So, tiada alasan sampai tempoh masa terus batal. Ini tiada pindah layuan ini. Boleh faham? Okay. Lesson kedua. Lesson kedua adalah lesson P. Bila kita boleh dapat? Bila kita lulus ujian JBJ test, kita akan dapat lesson P. Okay? Lesson P bagi 2 tahun percubaan. Right? Okay. Selepas saya dapat lesson P, apakah kegunaan? Boleh bawa kereta sudah. Lesson L boleh bawa kereta? Boleh? Boleh. Lesson P boleh bawa kereta. Jadi apa beza L dan P? Lesson L boleh saja dengan tutor. Lesson P saya dapat, saya boleh bawa Amoy sudah. Kau punya tujuan sudah dapat. Kan? Boleh faham? Pergi shopping sudah, pergi kerja sudah. Ada bawa L. L bagi latihan saja. Jangan kau orang langgar syarat-syarat. Kau bilang tidak mau kena saman. Kau yang cari saman sebenarnya. Kalau kau tidak faham, itulah kita kena faham. Okey? Selepas saya dapat L, saya boleh bawa kereta. Amoy saya sudah boleh bawa. Berapa Amoy saya boleh bawa nanti? Banyak. Berapa Amoy saya boleh bawa? Lesson P? 3 saja. Kalau saya ada 7, tak boleh. Boleh bah. Sebab kita bawa Amoy ikut saiz kenderaan, bukan ikut kau punya kota. Tuan-tuan pakai kereta apa? Porong Saka? Beza? Honda Accord? Myvi? Berapa passenger dia boleh bawa? 4. Termasuk sendiri 5. 4 passenger macam tuan-tuan punya Grab. Macam tuan-tuan punya Grab. Right? Kalau tuan-tuan ambil Grab pun 4 passenger kan? So, passenger kita 4. Tapi ikut saiz kenderaan. Kalau tuan-tuan ada 7 Amoy, bawalah Viewfire. Bawalah Wen 11. Kau mau ada berapa Amoy? Saya takut kau tiada saja. Bukan berapa ada. Ikut saiz kenderaan. Baik. Okey. Lesson P, bukan saja kau boleh bawa passenger, kenderaan kamu kena pamerkan stiker P juga. Okey? Stiker P pamer di mana? Depan belakang sebelah kiri. Jangan hantam saja. Jangan kiri kanan. Kau bukan taksi. Nanti kita ingat ini baru punya model taksi ini. Di depan belakang saja. Cermin. Alright? Okay. Lepas tu kau punya stiker boleh bercabut. Kenapa? Sebab selepas tuan-tuan habis 2 tahun, tuan-tuan akan dapat lesson competent. Apa itu lesson competent? Habis percubaan 2 tahun. Macam mana kita boleh dapat proses macam mana kita boleh dapat lesson competent? Memperhurui lesson memandu ini di mana? Di mana? Di rumah? Sini? Tidak. Di JBJ. Jangan balik-balik datang sini. Uang masa saja. Okay? So, buat di situ sama juga kamu kena standby gambar, batu bayar.
tiada free Pak. Lesen memandu kita tiada free. So standby bayaran. Okay? And then dia akan charge RM30 setiap tahun. Masa tu tengoklah tuan-tuan mau berapa tahun. Kamu boleh pilih 1 ke, 2 ke, 5. Tetapi sekarang maksimum 10 sudah kan? Dalam buku kamu 5 tahun. Tetapi sekarang pengaturan menteri sudah berubah. Bila tuan-tuan renew, kamu boleh minta maksimum dia. Maksimum dia 10 tahun. Tadi kau sajalah. Okay? Sebab dia ada diskaun pun. Okay? Boleh faham sudah? Lesson competent. Boleh ya? Okay. Selepas saya dapat lesson competent, jangan saja ingat kamu tukar lesson. Membaharui saja lesson. Kau punya kereta pun kena ingat, stiker P tadi, dorong, cabut. Sebab kau punya lesson sudah complete, bukan sudah lesson P. Itu stiker P di kereta, dorong cabut. Kalau tidak, kamu akan kena saman. Sebab kamu menipu. Boleh faham? Jangan bilang kau punya AT masih P ya. Nanti depan P, belakang dia ada P. Apa ini? Pemandu P, kereta P. Pemandu competent lesson, dia ada P. Itu maksud dia. Boleh? Alright. Okay, lesson keempat. Lesson vocational. Pernah dengar lesson vocational? Tak pernah dengar. Lesson vocational senang kata adalah lesson berniaga. Dia bagi bisnes lah. Okay? Kenapa dia mau pemandu ni mau dapat lesson vocational? Sebab dia boleh jadi driver lorry ataupun konduktor bus. Inilah lesson dia. Alright? Kenapa tuan-tuan mau tahu juga ini hari-hari pertama saya ambil lesson? Sebab tuan-tuan, kalau kamu tiada lesson ini, kamu tidak boleh pakai kereta dia. Sebab kereta dia sudah under permit. Macam mana kita boleh tahu kereta under permit? Sebab badan kenderaan ada syarikat. Tepi badan kereta kenderaan dia ada syarikat. Ada alamat. So kau tidak boleh pegang itu kereta biarpun kamu ada lesen memandu. Sebab tuan-tuan belum dapat ini lesen. Bolehkah kita dapat? Boleh. Sebab lesen ni bagi saja orang Malaysia. Orang luar negara tidak layak. Sebab tuan-tuan ada orang bilang mau bisnes kan? Bisnes ni macam-macam. Lesen memandu pun boleh jadi bisnes. Bukan saja bisnes lain. Okey? Jadi macam mana kita dapat? Nanti saya terangkan. Okey? So setakat sini tuan-tuan faham sudah? Lesen memandu kita ada berapa jenis? Iaitu LDL, PDL, CDL dan V, vocational. Boleh sudah? Senang kan? L, P, C dan V. Ya dah sudah. Lesen memandu kita ada 4 jenis saja. Mana ada banyak? Tidak banyak. Kenapa tuan-tuan mau tahu? Sebab tuan-tuan ada tes. Saya begitu panjang cerita sebab kita mau tes nanti. Tapi jangan fikir dulu itu. Yang penting kau hafal ini. Kau hafal ini, otomatis kau senanglah. Sebab kamu sudah faham. Boleh faham? Okey. Tengok yang muka surat di belakang. Di bawah dia. Selepas lesson vocational tu, Malaysia ni kita ada satu permit lagi. Apa permit ini? Permit ni dipanggil IDP, International Driving Permit. Pernah dengar tak? Pernah dengar IDP? Tak pernah dengar. Dia untuk apa? Dia untuk tuan-tuan nanti bila kamu pergi luar negara, ingin drive di situ, kamu boleh apply ini permit bagi kamu drive di luar negara. Supaya tuan-tuan senang kan, tak payah kamu tes sekali lagi di luar negara. So kamu tes ini satu kali saja, lulus, boleh kata seluruh dunia kau boleh bawa kereta. Kecuali kamu di negara-negara under Asian, tidak perlu ini permit. Seperti Singapura, Brunei, Filipina, Indonesia,
Mana lagi? Thailand. Negara-negara under Asian tidak perlu apply permit. Kamu boleh saja menggunakan lesen memandu Malaysia. Kamu boleh juga di situ. Seperti orang Singapura bawa kereta masuk negara kita. Sama juga dia lesen memandu Singapura. Kita sama akun saja. Boleh faham? Inilah kehebatan lesen memandu Malaysia. Kamu tes satu kali di sini, seluruh dunia kau jalan. Kecuali bukan Asian, kamu kena apply. Macam mana kita apply? Pergi saja JBJ HQ. And then bayar RM150 bagi setiap tahun saja. And then kamu mesti dapat sudah lesen competent. Lesen P tidak layak. Sebab belum complete. Belum habis percubaan. Dia sudah mau pergi flight sudah. Ini tidak boleh. Boleh faham? Okay right. Seterusnya kita mau tahu kereta apa saya boleh pakai selepas saya dapat lesen. Okay? So kereta apa saya boleh pakai? Kita tengok di kelas memandu. Apa itu kelas memandu? Kelas memandu tidak sama jenis memandu. Jenis-jenis memandu kita ada berapa jenis tadi? 4 saja. Tetapi kelas memandu kita ada sebanyak 15. Kita ada sebanyak 15 kelas. Apa itu? Kelas-kelas ni menentukan tuan-tuan pakai kenderaan apa. Kamu ada kelas apa? Pakai kenderaan apa. Supaya tidak confuse. Macam tuan-tuan ini hari ada orang ambil kelas D, ada orang ambil DA automatic kan? Lain kelas. Tapi ceramah sama. Kenapa begitu? Inilah. Okey, kita tengok kelas A dulu. Apa itu kelas A? A bagi orang cacat. Okey? Kelas A orang cacat. A bagi orang cacat, orang OKU menggunakan motosikal. Right? A1 orang cacat menggunakan kereta. Right? Selepas tuan-tuan dapat lesen, bolehkah kamu menggunakan kenderaan orang cacat? Kenapa tidak boleh? Sebab kelas kita tidak sama. Kau ambil D kan? DA. Dia kelas apa? Mana ada D? Jadi macam mana kau pakai? Bukan tak boleh pakai ya. Kau kurang sesuatu dulu. Macam dia. Pakailah A. Tidak sama kelas, tidak sama kau pakai. Boleh faham sudah? Simple ya. Okey, batu B. Apa itu B? Motosikal. Okey? Tetapi B ini kita ada 3 kategori. B1, B2. Apa itu B? B unlimited. Maksud dia adalah super bike. Selepas tuan-tuan dapat B, motor tu boleh terbang pun boleh pakai. Kau jangan terbang saja. Okey? Kenapa kita ambil kelas D, kita mau tahu B? Sebab selepas ini hari dapat sudah lesen L, tuan-tuan tidak perlu masuk kelas lagi semula. Terus kamu upgrade. Kalau mau upgrade. Kalau kamu mau upgrade, okey, tidak perlu masuk ini kelas. Terus upgrade di JBJ. So ini hari kau kena faham semua supaya tidak confuse nanti. Boleh Okey, B1 motor juga, tapi motor ni tidak lebih 500 cc. B2 tidak lebih 250 cc. Motosikal kereta tidak sama. Motosikal kita tengok horsepower, itulah cc. Horsepower jangan lebih itu kelas. Boleh pakai. Dia tak kira dia motor jenis apa. Dia tak kisah. Okey? Kereta saja beza. Boleh Okey. C motosikal 3 roda. Kelas C bukan OKU Kenapa motor dia ada 3 roda? Sebab berkaitan bisnes. Yang tadi ambil lesen vocational tu, dia adalah kalau dia pakai kelas C. Sebab dia hantar barangan. Dia jual soto, jual nasi ayam, jual aiskrim. Ada company sendiri itulah motor ada syarikat punya. Boleh? Ya? Right. D. Apa itu D? Siapa ambil D? Tolong angkat tangan. Apa itu D?
Manual. Okey. Siapa ambil auto? Tolong angkat tangan. Satu, auto. Automatic. Manual ke automatic? Okey. 1, 2, 3, 4. Yang lain manual. Okey. Kenapa ambil auto? Senang. Kenapa ambil manual? Sebab kau kereta manual. Bukan sebab kau cari susah. Sebab dia ambil auto senang, dia bilang. Kau ambil manual susahlah. Nah, bukan begitu. Keinginan sendiri. Kau suka kan? Kau yang pilih. Jangan langgar syarat. Sebab kau yang pilih. Sebab kau register dengan kelas D. Inilah kau kena tahu. Kelas apa kamu ambil. Selepas tuan-tuan ambil D, apa maksud dia? Dia boleh pakai dua-dua jenis model. Manual, auto dia sapu. Ada kelebihan. Saya tes satu kali, saya boleh sapu dia punya kereta. Kamu ambil auto, selepas dulu dapat lesen, auto saja seumur hidup. Yang lain tak payah fikir. Biarpun sudah pandai, biarpun sudah kaya. Tidak boleh. Auto saja. Ini kau yang pilih. Okey, ya tuan. Ya, tanya, tak apa. Yes. Lesen penulang kan. Lepas tu kalau dia mau pergi lesen penulang. Bawa Tukar. manual. So dia memang perlu 5 orang. Tidak boleh. Tidak boleh. Sebab dia punya kelas di A. So lesen tu dia ada beza lah. Ya, beza. Bukan lesen bentuk dia beza. Dia punya tulisan kelas lain. Macam dia ada motosikal. Dia ada B lah. Dia tiada lah. So kau pilih D kan? Lesen memandu kamu akan menunjuk D. Kalau kau pilih DA, DA lah. So bila pengkuat kuasa men-checking, dia akan tengok. Oh, lesen memandu kamu D. Kereta kamu ada DA. Oh, okey. Kau lesen memandu DA. Kenapa ada gear di situ? Nah. Biarpun kau pandai, bawa. Biarpun kau pandai, undang-undang. Biarpun kau pandai sudah. Dia ada guna kau punya pandai. Ini langkah syarat sudah. Paham? Kalau mau macam mana? Kalau mau lagi, kita jumpa lagi lah. Senang saja kalau kau mau. Bayar saja semula balik tes. Cuma dia tidak perlu masuk kelas sebab memang dia ada lesen memandu. Mungkin itu hari saya salah pilih. Kadang-kadang kita jodoh belum jumpa kan, tidak tahu Pak. Bila kau tahulah nanti. Kesusahan sudah. So bila pilih lesen memandu macam pilih amo ya. Tolong pilih betul-betul. Kalau tidak kau sengsara tu. Sakit jiwa nanti. Okey Okey. Di kereta apa saya boleh pakai? So dua jenis model lah. Kereta apa saya boleh pakai? Boleh masa tes kita pakai Asia kan sekarang. Bolehkah selepas saya tak boleh lesen memandu, saya pakai Myvi? Saya pakai Borong Saga? Saya pakai Beza Bradwa? Saya pakai S70? Saya pakai Tesla? Kan sudah ada. Bolehkah? Boleh. Bolehkah saya pakai Wheelfire? Boleh? Bolehkah saya pakai van? Nah, nampak? Di sini kau faham, sampai sini kau sangkut. Atau tidak tahu, ada orang bilang tidak boleh, ada orang bilang boleh. Jadi bolehkah tidak boleh? Jawapan dia boleh. Saya sudah cakap semua kan tadi? Semua. Kau asing sudah. Okey, kenapa kau bilang tidak? Ada kau punya soal. Kau confuse sesuatu di situ. Nanti saya terangkan. Kau terus faham sudah. Okey, jadi semua kereta dia pakai. Tidak boleh saja kenderaan tuan-tuan lebih 3.5 tan. Kereta kita tengok di beratan. Bukan dia punya model. Jenis. Okey? So, maksud dia Ferrari kau pun boleh pakai selepas kau tak lesen. Yang penting tuan-tuan mampu beli. Bukan tidak boleh. Tidak boleh kereta kamu lebih
3.5 ton. Itu saja. Apa kereta kau pakai? Okey? Kenapa ini abang bilang van tidak boleh pakai? Sebab mungkin van tu ada under permit. Badan pintu ada syarikat. Tidak boleh pakai. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Jangan bilang van. Kereta biasa pun tidak boleh kalau dia ada under permit. Cuma kebanyakan bisnes menggunakan van, lori. Tapi ada orang juga pakai 4x4, pickup, double cab. Ada juga. Land Cruiser pun ada orang pakai juga bisnes. Ada syarikat kan? Kau tidak boleh lah. Sebab kau tiada lesen vocational. Kalau kau ada, bolehlah kau pakailah. Under permit. Kamu ada itu lesen. Itu beza dia. Faham sudah? Senang kan? Okey, DA. Automatic. Semua kereta boleh pakai kecuali under permit dan manual. Semua jenis kecuali under permit dan manual saja kau tidak boleh pakai. Kegunaan sama dengan manual, tiada beza. Okey, belatan kenderaan tidak lebih juga 3.5. Itu je. Boleh Okey, tengok di bawah. Nampak ada kelas E? Ada Okey, apa itu E? E adalah lori berat. Itulah lesen lori di E. Bukan lesen vocational, jangan campur. Okey, kenapa ada E? Sebab kenderaan itu sudah lebih 3.5. Kalau suatu hari tuan-tuan ingin tambah, upgrade, selepas D kamu akan sampai E sudah. Upgrade bagi lori berat. Lori ni kita ada 3 kategori. E adalah full macam motor superbike. Ini unlimited beratan, no limit. Okey? E1 lori ni tidak boleh lebih 7.5 tan. E2 tidak lebih 5 tan. Bermaksudnya makin kecil lah. Sebab ada orang bisnes pakai lori besar dan lori kecil kan? Kita tengok di situ. Pembantu mau mana satu? Macam tuan-tuan mau D, mau DA. Kau pilih sendiri. Kau boleh pilih sebab kamu sudah ada lesen kelas D. Kalau tiada lesen kelas D, tidak ada. Sebab dia belum layak lagi. Kancil pun tidak boleh pakai. Kau pakai lori. Dahsyat betul ni. Boleh faham? Ya, right. Bawa lagi F, G, H, I ada nampak? F, G, H dan I adalah mesin. Okey? Apa itu mesin? Seperti tuan-tuan jumpa di jalan raya kita, ada jumpa tak? Ada lori, dia macam ada skylift. Dia potong pokok tu, tali tawai, pasang tiang lampu tu. Itu bukan lori ya. Dia macam tapi bukan. Dia adalah mesin. Ataupun kau tengok di tepi jalan ada itu kereta sawat, dia kolek tanah, Hitachi kolek tanah, kolek lompang punya tu. Itulah mesin. Okey, mesin kita tengok F, G, H, I. Apa itu F? Mesin kecil. Apa maksudnya kecil? Tidak lebih 5 tan. Dia adalah G. Okey, and then G ni menggunakan mesin yang berotak. Tayar punya pakai. Sebab mesin-mesin ni ada 2 jenis. Okey? F pakai rotar. Okey, G pakai lantai. Sorry ya, tadi silap cakap. Okey? H dan I. H adalah mesin besar. Kenapa besar? Sebab dia sudah lebih 5 tan, dikira besar lah. Okey, dan menggunakan rotar. I mesin besar tapi menggunakan lantai. Kenapa bezakan? Sebab di jalan raya benarkan kenderaan-kenderaan semua berlotar saja menggunakan. Yang lantai itu tidak benarkan menggunakan jalan raya kita. Sebab jalan raya sekarang ni tuan-tuan pun komplain sudah macam bulan, bukan rosak. Betul? Kalau itu mesin-mesin semua pun pergi jalan raya, itu bukan bulan sudah. Saya pun tak tahu di mana sudah. Okay? So mesin-mesin semua ni yang berlantai, dia saja di side.
Biarpun minyak tidak cukup, tiada juga, dia pun tidak boleh jalan pergi petrol station. Dia boleh jalan kaki, isi, tuang balik di situ. Kalau yang berlantai. Rota boleh. Nah, rota boleh. Boleh paham? Okay, so kelas memandu kita ada A sampai I sahaja. A bagi orang OKU. Okay. B bagi motosikal. Cuma B adalah full lah. Okay. C motor 3 raya punya. Okay. D bagi motorcar, kereta lah. Okay. D bagi apa itu kelas E? Lori berat. Okay. Sorry. F, G, H dan I bagi general, mesin, traktor. Okay, itulah mesin. Boleh? Ada soalan di sini? Tiada? So far okay? Okay, boleh lagi saya sambung? Boleh ya? Okay. Okay. Siapa berakyat dapat lesen memandu? Okay. Dan dapat lesen memandu kita mesti ada kelayakan. First, pemandu ingin mendapat lesen motor kena 16, umur 16 ke atas. Lesen kereta 17 ke atas. So maksudnya tuan-tuan mesti lebih 17 lah kan? Sudah dewasa. Okay. Kenapa mau set itu umur? Takkan umur 10 boleh bawa kereta. Betul? Tetapi tuan-tuan ada pernah dengar itu budak umur 6 sudah bawa kereta? Ada tak? Ada kan? Itulah bawa kereta senang saja. Umur 6 pun boleh bawa. Mana kata susah? Kenapa dia boleh bawa? Sebab dia ada ingatan. Dia tahu teknik-teknik macam mana papa, mama bagi start, bagi masuk gear dan sebagainya. Dia ingat sudah. Lepas tu sampai luar accident. sebab kawalan ada problem. Inilah maksudnya kamu kena cukup umur barulah boleh pegang mesin kenderaan. Kalau tidak kau tidak hafal. Biarpun dia senang. Boleh ya? Okey. Umur 21 ke atas boleh ambil lesen vocational. Okey, senang kata semua orang pun boleh ambil lesen sebenarnya. Orang OKU, orang buta huruf, orang rabun, okey, kita tiada set umur yang limit, cuma minimum saja kamu kena sampai itu umur. Lepas tu tubuh badan kena sihat. Mata boleh nampak sejauh 100 meter dan tidak buta warna. Tahu kan tidak buta warna? Tahu kan buta warna? Kenapa orang buta warna tidak boleh ambil lesen memandu? Sebab tuan-tuan, kamu nampak lampu merah, apa akan buat? Jangan ketawa dulu. Apa kamu akan buat? Berhenti kadang-kadang. Tapi kita tahu kan berhenti. Tapi orang buta warna nampak lampu merah macam hijau. Apa dia akan buat? Habislah kita. Habis. Okay, so dia tidak boleh ambil lesen memandu. Apa berkelas pun tidak boleh. So nanti kita ada satu test bagi tuan-tuan, bagi ujian mata tuan-tuan ada buta warna ke tidak. Okay, sebab nanti test komputer betul-betul nanti pun ada test juga. Kita buat satu percubaan supaya kita boleh tahu kamu punya mata dia ada masalah. Sebab sometimes dia bukan ada masalah mata. Kadang-kadang itu calon dia main hantam. Dia mengantuk. Dia salah tekan. Bila tuan salah tekan, kamu akan blacklist seumur hidup di sistem JBJ. Kamu tidak boleh ambil apa-apa lesen. Susah. Memang susah gila. So, jangan main hantam di ujian buta warna. Okey? Kalau tidak, komputer akan menjudge tuan-tuan adalah orang buta warna, habis kau. Yang pastikan bukan orang. So, nanti kita akan buat satu small test bagi tuan-tuan. Boleh? Okey, itu simple saja. Memastikan tuan-tuan punya mata saja. Right.
Okey, bagi ujian kita ada sebanyak 3 bahagian bagi mendapat lesen memandu. Okey, bahagian pertama di komputer test lah. Kan? Tadi kamu sudah cakap macam mana tuan-tuan dapat lesen L? Macam mana? Komputer test kan? Komputer test dulu dapat lesen L. Inilah bahagian 1. Okey, bahagian 2 di LITA. Di LITA apa akan test ada elemen-elemen. Kenapa mau test itu elemen? Supaya tuan-tuan tahu kawalan kereta. Okey. Lepas tu bahagian 3, test jalan raya. Apa akan test di jalan raya? Kenapa kita mau test jalan raya? Supaya kita boleh tahu pemandu itu apabila dia berjumpa apa-apa hazard, benda yang bahaya, dia boleh faham macam mana pengurusan bagi mengelakkan accident dan ikut undang-undang jalan raya. Itulah adalah test di jalan raya. Boleh? Senang kata, tuan-tuan melipasi 3 bahagian ini, tuan-tuan akan dapat lesen memandu. Okey? Cuma bahagian 1 kau akan dapat lesen L. Okey? Habis test bahagian 2 dan 3, tuan-tuan akan dapat lesen. Siap? Begitu saja. Okey? Boleh ah? Ada soalan di sini? Terang sudah? Okey, clear. Right, next. Okey. Bagaimana kita proses lesson kita? Ini adalah prosedur kita. Macam mana kita mendapat lesson? Okey, kita ada test bahagian 3 bahagian kan? Masih ingat tuan-tuan? Perkara pertama yang tuan-tuan buat ingin mengambil lesen memandu. Macam mana kau first step? Masih ingat? Masuk ceramah? Daftar? Tuan-tuan bayar. Kan kau mesti bayar dulu baru dia tolong. Okey? Selepas bayar tuan-tuan, daftar. Selepas daftar, kamu ada nombor siri. Tapi nombor siri bagi office lah, bukan kau lah. Dia mau key in nanti, kamu test komputer. Inilah posisi kita. Okey? Macam mana kita mendapat lesen memandu. Okey? Selepas kita register, kita akan ikut ceramah. Betul? Habis ceramah selama 6 jam. So, kita ada 2 sesi pagi dan sesi petang. So, sesi pagi ini sampai 12 nanti akan stop. Okey? Bukan habis. Kita rehat. So, minum makan nanti ya. Selepas jam 12. Okey, habis kelas KPB 1, kita akan masuk booking test komputer. Komputer dulu, tuan akan dapat lesson L. Okey? Lesson L dapat, tuan-tuan boleh ikut latihan. Latihan kita ada 2 kan? Bahagian 2 dan bahagian 3. Bahagian 2 di LITA. LITA ada elemen. Elemen, bukit, parking, jalan CS semua lah. Okey. Habis latihan LITA, kita akan masuk latihan jalan raya. Okey, jalan raya di mana? Jalan raya di jalan raya lah. Di mana lagi? Di mana jalan raya? Semua jalan raya. Okey. So, tuan-tuan ada perasaan enggak? Jalan di latihan di LITA, kita menggunakan 5,5 jam saja. Jalan raya kita mengambil 10 jam. Adalah sebalikkah? Adalah sebalik. Kenapa masa 5,5 jam saja di LITA? Banyak elemen di sini kita mau buat. Macam mana check letter, macam mana kita adjust, macam mana kita tagih booking, macam mana kita tagih parking, macam mana kita masuk CS dan semua. Tapi dia pakai masa 5,5 jam saja. Alright? Boleh kata bagi sampai petang habis 5,5 jam. Jalan raya perlu 10 jam. Jalan raya 1 round saja 10 jam. 10 jam Lahad Datuk saya sampai sudah. Siapa Lahad Datuk? Betul. Lahad Datuk siapa? 10 jam sampai sudah. Lebih sudah. Macam mana ni latihan sampai Lahad Datuk? Betul tak? Rasa balik tak? Kenapa begitu panjang masa di jalan raya kita? Sebab latihan di LITA kita
Kamu tidak faham, kamu bengong, tidak pandai apa pun, kamu tiada bahaya. So 10 kali saya buat pakai yang tidak dapat. Tidak apa, buat 10 kali lagi sampai dapat. Kamu tiada bahaya. Buat silap pun tidak bahaya. Tapi di jalan raya kamu perlu ambil masa 10 jam. Sebab tuan-tuan, selepas kamu dapat lesen, kamu bawa kereta di mana? Kan? Mesti di luar kan? Senang kata. Kan? Kenapa saya dapat lesen? Saya pergi lagi jauh. Lagi di luar. Ada tak siapa ambil lesen sebab mau berpusing-pusing saja depan pintu? Tiada kan? Kalau ada, tak payahlah ambil berapa masa betul ni. Saya dapat lesen sebab saya boleh lagi jauh, lagi saat. Itu saja. Itulah 10 jam di situ sebab banyak prosedur, position, keadaan, situasi semua tidak sama di jalan raya kita. Ini hari tuan-tuan latihan 2 jam di jalan raya. Mungkin ini hari Ahad, kosong. Tiada jam, apa-apa, tiada orang pun. Orang pun tak tahu pergi mana shopping sudah. Jalan raya macam tiada orang ni. Senanglah saya pusing. Isnin kau datang, ada orang sekolah sudah. Jam gila sudah. Anjing, kucing, ayam, itik semua keluar sudah. Macam mana kau mengatasi masalah itu? Itulah tujuan dia. Kenapa 10 jam? Sebab tuan-tuan dapat lesen, tujuan kamu pun bawa di luar. Mana mungkin depan pintu busing-busing siapa petuli kau. Pengkuat kuasa pun tak petuli lah. Jangan bilang kau punya papa mama. Ini tujuannya. Right? Habis sudah latihan, tapi saya rasa 10 jam cukup lah. Sebab di sini saja bagi kita tes. Bukan sampai lah tu. Betul? Okay. Habis sudah latihan, kita akan ikut ujian pra. Pra ujian adalah tes percubaan. Kamu akan berjumpa dengan QTI. Apa itu QTI? QTI stand for Qualified Tester Instructor. Tester IM. Saya lah. Kita jumpa lagi. Mungkin salah satu lah. Okay? So di sini kita kalau boleh lulus. Okay? Jangan gagal. Kenapa lulus? Sebab menguji ni rasa dia faham sudah apa itu LITA, KPP 2 apa dia buat, KPP 3 apa dia buat, dia hafal sudah. Kalau dia rasa kamu hafal, yakin, and then dia akan push kamu pergi tes JPJ. Okay? So tuan-tuan mau senang lulus? Mau senang ke susah? Siapa mau gagal? Susah mau cari orang cari bahasa ini orang. Okay? Kalau mau lulus macam mana? Ingatlah step-step saya yang bagi tadi. Kamu mesti lulus. Sebab lulus senang saja. Sebab kita kasih jawapan. Cuma tuan-tuan ingat belum? Ingat perlu tes lah. Kalau tidak ingat janganlah. Macam mana kau pok silap? Kita kasih jawapan A, kau bilik B, habislah kau. Tak payahlah kita tengok sendiri pun tahulah. Okey, habis sudah ujian QTI, kita akan ikut tes JPJ. Apa kamu akan diuji oleh JPJ kita? Sama juga apa kamu diuji oleh QTI. Tiada beza. Beza saja di pegawai. Pegawai QTI di IM, pegawai JPJ di HQ. Itu saja beza. Benda yang tes sama kita. Cuma kita punya title lain. Dia tinggi sikit, saya rendah sikit. Itu je. Tiada beza sebenarnya tes. Okey Right. Habis tes, lulus, tanya tuan-tuan, kamu akan mendapat lesson P. Sebab tuan-tuan ambil lesson bermandu kali pertama. So kamu mesti dapat P. Okey? Selepas habis 2 tahun, tuan-tuan baru bertukar lesson. Kalau bertukar lesson kompeten sudah, tuan-tuan ingin upgrade, mungkin kamu mau tambah kelas motor ke, apa ke? Masa itu, dia ada sudah P. Sebab lesson P ni bagi saja pemandu kali pertama dia mengambil lesson memandu. Tak kira motor kereta sama. P lesson seumur hidup 1 kali saja. Boleh? Okey. So posisi kita boleh faham? Boleh Sebab kita ambil lesson memandu bukan 1 hari boleh dapatkan. So kamu kena luangkan masa. Masuklah ambil tes komputer, latihan dan sebagainya. Ni semua perlu masa. Bukan saja ada duit. Duit tetap bayar.
Tapi bayar sudah meluangkan masa. So ambil lesson art itulah orang bilang, susah betul. Ya memang susah. Sebenarnya tiada satu hal yang senang. Kita cuma kena faham. Selepas kamu faham, kamu senanglah. Sebab kau tahu yang next step apa kamu akan buat. Seperti ini hari kita habis, apa kita akan buat? Tidak tahu. Berapa jam sudah saya habis cerita tadi. Selepas habis ini kelas kita akan buat apa? Computer test lah. Kan? Takkan kau kita mau lesson, kalau mau test lah. Begitu saja. Tetapi sebelum kita test, kita mau apa? Mau ceramah sebab kita mau bagi tahu tuan-tuan mau baca mana supaya tuan-tuan senang lulus. Begitu saja. Boleh ya? So ini adalah prosedur kita. So ambil masa di sini berapa? Biasa 3 bulan boleh siap. So lesson L dia bagi tempo 3 bulan. Biasa 3 bulan kau boleh siap semua. Kalau expired renew. Jangan lebih 2 tahun. Itu je. Itu baru penting. Kalau tidak kau punya lesson L akan dipatah. Boleh? Right. Okay, next. Tempo laku keputusan. Okay, kenapa kita perlu umum di sini? Sebab takut tuan-tuan melampau fleksibel. Sebab semua lesson kita pun ada limit. Ada tempo dia. Okay, seperti kelas ini hari. Selepas ini hari tuan-tuan akan test komputer kan? Kalau tidak test komputer dulu dalam 1 tahun start dikira ini hari ya. Kelas KPB ini akan dipatah. Sebab sudah expired. Dia bagi tempo masa 1 tahun saja. Okey? Kedua, bila tuan-tuan test lulus ujian komputer, tuan-tuan akan dapat result kan? Result tu bagi proses lesson L, bukan bagi simpan. Kalau tuan-tuan simpan, boleh simpan. Jangan lebih 1 tahun. Habis 1 tahun, result tuan-tuan akan dipatah. Okay? Right. Ketiga adalah proses L. L lesson sudah proses. Maksimum berapa tahun? 2 tahun. Okay? Last adalah ujian CPJ. Lulus, kita proses lesson P. Betul? Okey, kalau kamu simpan result, boleh simpan tapi jangan lebih 1 tahun. Kalau lebih 1 tahun, result ujian CPJ lulus pun dipatahkan. Okey, senang kata semua pun 1 tahun saja tempoh masa. Kecuali lesson L. Lesson L. Tamat, patah lesson. Boleh? Okey right. Okey, ini adalah contoh soalan nanti ujian buta warna. Oi, kosok sudah mata. Susah mau tengok. Susah mau tengok Apa kamu nampak di sini? Ada yang tidak nampak? Wah, terus besar sudah mata. Ada yang tidak nampak? Oh, di sini miring sikit sudah. Tidak boleh nampak. Nanti saya bagi buku jangan ada alasan sudah. Ini saya bagi contoh saja. Okey, ini adalah jawapan 9 Ini okey, yang miring-miring tu. Okey. Boleh Ini kalau ini nampak memang kau champion sudah. Yang miring-miring tu mari sini. Mari sini. Sila. Okey, depan sikit. Apa kau nak? Ada shot. Okey, apa kau nampak di sini? Apa kau nampak di sini? Anak Amoy? Apa kau nampak? Kau bilang di sini kau miring susah. Okey, kau lulus sikit. Okey, lulus sikit. Okey, apa kau nampak? TV? Okey, kau jaga TV Okey, sila tutup. Thank you. Okey, ada lagi jawapan lain? Tiada Jaga kau. Sebab ini memang tiada apa-apa. Inilah yang hantam ni.
Tengok pun tahu nih. Nasib baik tuan-tuan apapun tidak nampak. Kalau tidak memang ada masalah sudah. Saya mau umur kepada tuan-tuan jaga. Ini apapun pun tiada. Kau cakap TV kan? Mana ada jawapan TV? Saya tidak tahu. Oke, jaga. Jangan silap di hujan buta warna. Kamu akan blacklist seumur hidup, bukan sekejap. Seumur hidup. Jangan main tu. Okey, kalau tak apa. Kalau betul-betul saya tersilap hujan buta warna, saya sudah blacklist. Macam mana saya tahu blacklist? Bila kau salah tekan, komputer tu terus merah. Kau tekan apa, dia pun macam hang sudah. Lepas tu counter akan suruh kau keluar. Lepas tu dia akan bagi tahu kamu sudah salah tekan ke atau mungkin kau silap ke. Kamu sudah di blacklist. Lepas tu dia akan bagi kamu satu result. Result tu jangan buang. Kalau tuan-tuan mau terus lagi sambung, kamu kena jumpa JBJ. Kenapa? Sebab kamu kena jumpa doktor. Tetapi kau kena jumpa terus JBJ, ambil surat jumpa doktor kebakaran di mata. Kamu kena cek di klinik ke hospital ke apa-apa ke kebakaran di mata. Okey? Tapat sal mungkin itu doktor yang cek lah, bukan kita lah kan. Doktor sudah cek, kamu ni memang orang ni main-main tu. Kamu salah tekan, kamu mengantuk mungkin itu hari dia tulis lah. Okey, selepas saya cek dia punya mata, okey sudah diwarna, okey sudah penglihatan, nombor semua. Saya rasa dia layak minta balik lesen semula lagi sebab dia tidak ada apa masalah di mata. Barulah ambil surat tu jumpa balik JBJ. Sudah bagi JBJ nampak surat tu, Agun sudah, lepas tu dia on balik itu komputer. Okey? Blacklist kamu akan semula baliklah, kemas balik. Barulah kamu boleh sambung join balik computer test. Banyak urusan kan? So bila test komputer, tolong terangkan kau punya mata, jangan mengantuk. Okay? Kalau kamu susah ataupun tidak selesai itu hari, janganlah pergi. Sia-sia saja. Kau banyak urusan nanti kalau kau kena. Boleh ya? Okay, right. Jadi apa kita akan tes nanti? Okay? Soalan-soalan dia sebegini. Okay? Dia bagi tuan-tuan sebanyak 45 minit bagi tes ujian komputer. Then kamu ada 15 soalan diuji buta warna. Di sini ni tidak boleh silap satu. Silap satu di sini kamu akan di blacklist. Kalau limpas, okey limpas tanya lah. Stage pertama sudah limpas, nasib. Barulah tuan-tuan boleh sambung tes soalan-soalan undang-undang di komputer. Okey? Soalan-soalan di sini sebanyak 50. Tuan-tuan kena lulus dalam 42 markah. Okey? So 50 soalan di sini dia bagi 3 bahagian. Bahagian pertama dia akan tanya apa itu tanda-tanda isyarat di jalan raya seperti signboard. Yang tepi sinilah. Okey? Signboard tu apa maksud dia? Right? Habis jawab bahagian 2. Bahagian 2 akan tes pembantuan berhemat. Okey? Soalan-soalan pembantuan berhemat seperti bila tuan-tuan di roundabout, okey, kita patut beli laluan sebelah, kiri ke, kanan ke, atas ke, bawah ke, dia, kau pilihlah 4 jawapan. Pilih satu yang betul. Jadi mana satu yang betul? Kita mesti beli laluan sebelah kanan. Kenapa beli laluan kanan? Sebab pemandu kereta di Malaysia mesti di sebelah. Kau punya driver seat di mana? Driver seat mesti kanan, maka kau di kiri punya. Itu luar negara punya. Mesti di sebelah kanan kan? Bagi Malaysia.
So kenapa kita mesti beli laluan kanan? Sebab kanan adalah lorong utama kenderaan yang lalu. Kenapa kita beli laluan? Sebab kita sebelah kanan, senang kita tengok kanan. Itulah kau mesti beli laluan kanan. Kau sebelah kanan, macam mana kau beli laluan kiri? Betul tak? Tidak logik. Yalah kau boleh tengok, tiada masalah tengok, tapi utamakan kanan sebab dorang yang jalan dulu. Kanan clear, barulah kau boleh bertindak jalan. Kalau tidak kau confirm hangkang. Jangan salah diri. Okey, tapi di sini salah tidak apa. Sebab kamu bukan tidak boleh salah. Kamu boleh salah sebanyak 8 soalan. Okey, jangan lebih. Kalau lebih gagal lah. Tapi di sini gagal pun tidak apa. Kamu boleh ulang balik test. Buta warna saja tidak boleh ulang. Okey? Right. Bahagian ketiga adalah sistem gejala. Apa itu sistem gejala? Nanti saya akan terang lagi. Apa itu sistem gejala? Ini salah satu tes di ujian komputer. Okey? Berkaitan sama lah. Boleh faham? So, tiga bahagian ni bagi 50 soalan. 45 minit siap. Okey? Tetapi saya siap dalam 5 minit bolehkah? Kau siap dalam 1 minit kau punya masalah, kau pulang. So, semak sendiri, confirm sendiri. Sudah kamu tekan pasti, baru dia submit kau punya result. Sudah habis submit, kamu keluar dari bilik komputer, tunggu di situ, tunggu kau punya result. Okay? And then, orang counter tu, dia akan bagi nama. Bila tuan-tuan dipanggil, dia akan bagi satu kertas. Seperti A4. Kertas A4 sebegini. Okay? And then, kamu tengok di bawah di sini. Kamu tengok dia chop apa. Kalau dia chop biru, kau boleh juga begitu. Apa kau nampak? Lulus sudah bah, astaga. Okay? Kalau dia chop merah di sini, kamu terus lipat dulu. Kamu gagal sudah. Kamu bersembunyi di tandas dulu, tengok berapa markah kau dapat. Kau memang gagal sudah. Sebenarnya tak payah tengok kau markah berapa. Kau saya tengok chop saja. Okay? Lulus mesti chop biru, gagal chop merah. Kau akan nampak di situ. Okay? Tapi kalau gagal pun tidak apa, kau boleh ulangkan. Yang penting bukan backlist tu. Berapa kali kita boleh ulangkan computer test? Berapa kali kau punya masalah, jangan sampai gila sajalah. Cuma kita free 3 kali mah. Jadi tuan-tuan mau gagal berapa kali? Kalau boleh janganlah gagal. Apa mau gagal free pun tidak mau ni. Tapi kalau gagal apa boleh buat kan? Booking baliklah, tidak apa. Booking balik sama office. Nanti cara booking macam mana nanti saya akan share. So di sini kamu faham sudah? Faham sudah? Right. Bagaimana kita booking test komputer? Ingat telefon ini. And then cara booking. Cara booking sebegini. Kadang-kadang short ni. Cara booking begini. Tuan-tuan tolong step gambar dulu. Step ini gambar. Nama tulis kau punya. Nombor telefon kamu adalah apa? Alamat kamu di mana? Tarik bila kamu mau ujian. Then masa bila kamu mau ujian. Right? Tempat mana kamu ingin test. Sudah clear? Tidak silap? Baru kamu WhatsApp kepada nombor telefon ini. Ini adalah nombor telefon di office 012-817-7006. WhatsApp kepada dia. So kau jangan kau salah. Kau salah tekan kau punya nama tidak apa. Kau salah tekan kau punya IC tidak apa. Sebab tidak dapat masuk kalau kau salah tekan. Jangan kau salah kau punya tarikh ujian. Kau ingin pergi 12 hari bulan, tapi kau tulis di sini 11 hari bulan. Habis kau. Dia ada pulang balik duit ya.
Kamu akan kena penalti lagi nanti. Oke? Confirm kau punya tali hujan dan tempat. Sebab kita ada 2 tempat kan? Satu di Pinambang, satu di KK. Jangan kau booking di Pinambang, kau pergi KK. Memang sakit jiwa ni. So confirm dulu, tengok betul-betul, baru kau WhatsApp. Boleh ya? Ada soalan? Sudah snap? Okay, ya? Right. Export lagi. Okey, inilah tempat-tempat yang test. Satu di KK. Okey. Waktu operasi 8.30 start. 4.30 dia akan tutup. Right? Okey. Tempat kedua di MyG. Okey, Pimampang. Tahu di mana sudah kan? Tidak tahu Charlie Base lah, capai apa sudah. 2 tempat saja. Ataupun tuan-tuan ingin test di tempat lain. Luar bandar. Sebitang, Ranau, Kunasan. Mana tahu kamu makan angin di Sandakan ataupun di KL? Boleh juga. Boleh juga. Kita support seluruh Malaysia. Kau pilih sendiri. Tapi jangan pilih Sandakan pergi Ranau lah. Right? Okey. Inilah adalah prosedur kita. Yang tadi saya sudah terangkan. Okey, setakat sini tuan-tuan ada soalan? Tiada? Kalau tiada, kita buat satu small test yang tadi saya sebut tadi. Okey, ini bagi tuan-tuan test buta warna. Okey? Percubaan. Okey, tuan-tuan ambil buku dulu. Pas bagi kawan di belakang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okay. Di beg tuan-tuan, kamu ada satu kertas putih sebegini. Ada? Keluarkan kertas putih ini. Yang ini. Ini. Dah? Okey. Dan kertas promotion ini kan? Ada kan? 2. Okey. Isi dulu tarikh ini hari, nama, IC number, dewan ni dipanggil Dewan Ketiau. Okey? Isi dulu semua. Ada pen? Ada pen? Ada? Oke, isi dulu. Pen? Nah. Oke. Kalau yang tidak paham boleh tengok di sini. Oke, tarikh ini hari. Ini hari tadi berapa? Berapa tanggal ini hari? 10. 10 kali bulan 12 tahun 23. Oke, nama tat IC number tot. Okey, lepas tu dewan di sini dipanggil Dewan Ketiau. Right? Sudah isi?
Sudah? Oke. Sekarang semua sudah dapat buku. Ada tak? Oke, tengok buku dulu. Permukaan. Permukaan buku ni ada tulis set. Betul? Oke. Pastikan buku kamu apa dapat. Contoh buku apa saya dapat? Saya dapat kan? Di bawah Dewan ada tulis jawapan set kan? Kamu bulat di sini, apa buku kamu dapat sekarang? Set A ke set B ke set C? Kita ada 3 set. Kalau saya set A, saya bulat set A. Kalau kamu set B, bulat set B. Boleh? Nah, jangan nanti saya semak salah, kau yang isi salah. Oke? Sudah? Oke. Lepas tu tengok sini ya. Bila tuan-tuan start berjawab nanti, baru tengok dalam buku. Jangan tengok sekarang, nanti dulu. Oke? Tengok dalam buku, apa kamu jumpa dalam gambar ini. Oke? Contoh, nombor 1. Saya nampak nombor. Nombor apa? 8. Oke, saya tulislah 8. Oke? Nombor 2 saya jumpa. Saya jumpa macam ada bentuk. Mungkin seperti kau jumpa bulat, segi 4, segi 3, ataupun star. Kamu lukis sebab ruang tidak cukup besar kamu isi itu tulisan. Kamu lukis saja apa kamu jumpa dalam gambar itu. Segi 4, star dan bulat. Oke? Nombor 3, kamu jumpa amoy. Oke, kamu lukislah kamu punya amoy. Oke, jangan mering-mering sudah. Depan-depan kau. Alright? Boleh faham? Oke, sudah paham? Jawab habis sebanyak 23 soalan bagi masa 5 minit. And then, sudah habis, kamu tanda tangan di sebelah kanan. Selepas habis. Oke? And then, sudah habis, baru kamu setelah balik kepada saya. Semua. Kertas dan buku. Nantilah sudah habis kamu kembali balik kepada saya. Oke? Boleh mula? Oke, start. 5 minit saya rasa cukup dah. Ya. Pen. Nah, pakai pen. Marker. Pakai pen pun boleh, Pak? Boleh, pakai pen. Pakai pen, mana cukup ruang kamu pakai marker? Bukan isi. Jangan salah faham, bukan isi dalam buku. Isi dalam kertas. Nah, kau belum isi lagi nama kau. Ini 2 orang. Orang sini tapi hati sudah lari. Ya, isi dalam kertas mah kan. Tadi saya cakap. Set apa kamu dapat? B. Kamu bulat B. Oke? Set B kamu dapat bulat sini set B. Nah, isi kau punya nama IC ya. Baru start jawab. Ada problem?
Ada problem, tolong tanya, jangan malu-malu, Ringman. Oke? Sudah? Oke, sudah bagi saya. Sekali ini. Nah, sekali ini. Sekali kertas ini ya. Sakinah, perempuan yang cool. Oke, buku sekali. Sudah? Wih, semak semula oh. Jangan main-main oh. Bagus, bagus. So kau sudah tahu apa kita punya model ni? Apa kamu perlu perhatikan? Sudah? Oke? Mau semak lagi? Tak apa ya, tak apa. Oke? Ya. Sudah? Ini date hari ini. Ya, date ini hari. Kamu mau ambil lesen motor gak? Mau? Ambil sekali ini. Oh, ambil sekali. So motor sudah masuk. Kelas motor sudah masuk. Masih perlu register. Tapi tidak perlu sudah. Ya. Sudah lulus, terus upgrade. Tapi kau bayar dulu boleh sebab ada promosi kan kita sekarang. Ya? Ada. Ini saja. Buku. Dah? Alright. Okay. So sorry. Okey. Sebelum kita tamat modul 1, tuan-tuan ada soalan? Ada soalan? Sekejap. Ada soalan? Tak apa, tutup. DA kan. Kalau saya mau ambil lesen untuk motosikal, saya kena tunggu free tu. Tidak. Macam itu handsome boy sekarang dia fikir mau tambah boleh tambah bila-bila aja. Cuma kalau sudah lulus komputer nanti kamu tidak perlu join kelas KPP motor. Kamu terus upgrade di JPJ. Tapi memang kau kena bayar dulu sebab kau kena dapat itu nombor siri and then baru boleh key in. Tak payah tes komputer lagi. Satu kali saja. Kalau kamu mau dua-dua lah. So kamu siap ini dulu. Kalau mau motor dulu, siap motor dulu. Sebenarnya tak kisah. Kelonggaran sekarang sebab pengangkutan menteri kita yang bagi. Boleh ya? Okey. So model 1 kita simak ulang balik kaji semula. Yang tadi saya sudah berbincang, lesen memandu kita ada sebanyak 4 jenis. Okey? Okey, kelas lesen memandu kita ada sebanyak 15. Okey, A untuk orang OKU. B bagi motosikal. C bagi motor 3 roda. D bagi kereta. E bagi lori berat. Okey?
FGHI bagi apa tuh? Ya, general machine, tractor, sama lah. Inggris Melayu saja, Pak. Oke, so saya rasa tuan-tuan paham sudah mode 1 ah. Kalau paham, kita tamat mode 1, kita sambung mode 2. Boleh ya? Oke, sekejap ah.